Assalamualaikum dan salam sejahtera ya rakan-rakan. Bertemu kita kembali di Pam Empire. Hari ini saya nak cerita sikit tentang uh, entry KMB asas ya. Saya dah buat e-book kepada rakan-rakan nak e-book ni kan. Boleh hubungi saya lah. Nombor telefon kat bawah ni, WhatsApp ni. Kalau berminat untuk memiliki e-book ni boleh mesej saya, WhatsApp saya. So kita bincang tentang setup KMB entry KMB asas ya. So kalau rakan-rakan yang masih baru tak mengetahui tentang kefahaman PAM KMB tu, boleh lihat video-video saya yang lalu lah. KMB ni masuk KMB ni lah, keluar masuk balik ya. So kita tengok SOP dia. SOP KMB ni ya, tiap-tiap hari kita kena buat line high yesterday, low yesterday. Mana dia high semalam dengan low semalam. Buat je garisan tu kan. Kalau market break high yesterday atau low yesterday, kemudian dia masuk balik, itulah KMB. Peluang kita sama ada untuk buy ataupun untuk kita sell. Contoh dia market high yesterday kan, dia break high yesterday, dia masuk balik di bawah high yesterday, kita sell. Kalau di bawah pula dia break low yesterday, dia masuk balik di atas low yesterday, kita buy. Itu maksud dia ya. Entry kita ni yang valid, selalu saya tengok kebanyakan yang valid KMB ni ialah waktunya selepas pukul 1 petang hingga 12 malam. Kalau di luar kerangka waktu tu, kalau pukul 1 ke pukul 3 pagi ada KMB, jangan entry lah. Ataupun terlalu awal sangat, pagi-pagi dah ada KMB, jangan entry ya. So tunggu 1 ke atas hingga 12 malam. Kalau di luar kerangka tu, jangan entry ya. Dia lebih bersiko. Dan candle yang break tu, dia break high yesterday, dia masuk balik, contoh dia masuk balik mestilah dengan body candle. Dia masuk balik dengan body candle. Kalau cantik, candle tu jangan panjang sangat lah. Mungkin 15 pip, 20 pip, 10 pip. Itu cantik. Kalau dia break dengan candle yang 70 pip, 80 pip, itu pun kebanyakan dia tak valid lah. Kita tak perlu entry KMB lah kan. Itu dia punya asas tentang kefahaman KMB ni ya. So kita tengok satu persatu ya. Okey, kita tengok entry ni. Contoh ni di Euro USD ya rakan-rakan ya. Kalau tak silap saya berapa hari bulan ni, 2 Ogos ya, 2 Ogos. Okey, tengok ni kan, 2 Ogos. Line dot-dot ni, itulah value area. So kalau kita tengok sini, market value market sebenarnya value area dalam keadaan dalam keadaan advancing ya. Advancing. Ni dekat H1 ya. Okey, kita tengok SOP nilai stop loss dan TP subjektif, bergantung kepada kedudukan high yesterday ataupun low yesterday dengan candle yang keluar tersebut. Jika candle keluar breakout tu panjang, stop loss diambil pada 15 pip daripada high yesterday atau low yesterday. Apa maksud nombor 1 ni? Contohlah ni high yesterday ya. POE ni point of entry kita. Kat mana kita nak entry tu? Ini kata low high yesterday. Tengok. Market break high yesterday, lepas tu dia masuk balik. Apa yang dia masukkan ini, bila kita entry dekat sini, stop loss kita kat mana? Stop loss kita dekat sinilah. Dekat candle yang masuk balik ni, ni kat sini ni kan. Letak atas sini. So apa yang dimasukkan yang jika candle keluar break itu panjang, makna dia candle ni break panjang ni kan. Sampai kat sini lah contoh dia kan. Kat atas ni mungkin 30 pip, 40 pip kat atas kan. Dia break high yesterday dengan panjang, nilai pip yang panjang. So dia masuk balik. So stop loss kita tak perlulah sampai letak kat sini. Stop loss kita ni dekat sini high yesterday, kita letak 15 pip atau 20 pip lah. 15 pip lah daripada high yesterday. Faham ya? So
TP kita, tengok nombor 2 ni. Begitu juga dengan POE. Jika candle masuk balik ni, dia masuk balik ni, candle masuk balik, hampir dekat dengan garisan line KMB ni yang biru ni apa garisan KMB tau. So kalau dia hampir kan, kita boleh entry terus lah. Tak banyak apa, kalau dia floating pun dia naik atas ni, tak banyak pit lah float, mana kita boleh jaga emosi kita. Tapi kalau dia trade, dia entry masuk kat sini kata 30 pip tau, 30 pip ke kan, 20 pip kan, kita tunggu dulu market retest dekat line KMB ni ataupun dekat line KMB ni lah, baru kita entry. TP kita hanya 20 ke 30 pip saja. Ini situasi macam ni lah. Ini contoh setup kita boleh entry ya. Ini sesuai untuk kita entry. Okey, kita pergi tengok berikutnya. Okey. Boleh entry pada, tengok ni ya. Ini contoh ni kan. Ni line di fasa declining, dia turun kan. 2 hari dia turun ni kan. Dia naik, dia turun. Lepas tu dalam hari kedua ni dia turun ni, ada KMB buy ya. Ni KMB buy ni, KMB buy ni ya. Okey. KMB buy ni dia keluar, dia masuk balik kat sini. Okey, kat mana kita nak entry? Line KMB retest ni. Selalu dia kita tunggu dia kat sini. Dia retest baru kita buy balik, ataupun 50% daripada candle break KMB line. Nampak ni? Dia break ni, line ni, dia keluar, dia masuk balik candle ni kan. 50% daripada sini. Ini 100% ni. So kalau dia separuh pada sini, kita boleh entry dah. Maknanya dia berhampiran dengan line KMB lah. Jika harga close terlalu dekat dengan KMB, misalnya 3 ke 10 pip, terlalu dekat ni kan, dia close sini kan, kita boleh buy terus. TP kita tak banyak lah. Ini KMB yang KMB buy ya, KMB yang lawan arah value area. Kita ambil dalam TP saya kalau ini 10 ke 15 pip saja, sebab dia lawan arah kan, lawan arah value area. So ini pun setup ya. Kalau ada macam ni, kalau rakan-rakan jumpa di market ada bentuk macam ni kan, boleh entry ya, boleh entry mengikut SOP yang ada yang tertera di atas ni. Okey, next kita tengok. Okey, ni kita tengok contoh satu ya. Ni kalau kita lihat value area ya, value area ni tengok dia flat, bercantum-cantum antara satu sama lain. Ini bermakna market dalam keadaan sideways. Dalam kefahaman PAM ni, market sideways ni ada dua. Kalau di atas tu, di sideways sebelah atas tu, kita panggil fasa distribution. Kalau dia diturun, market sideways sebelah bawah, kita panggil dia sebagai fasa accumulation. Kita tengok keadaan di sini ya. Okey, kita tengok ni berapa hari bulan ni. Kalau tak silap saya 24 Ogos ya, 24 Ogos ya. Okey, ni high yesterday sini. Kita buat ni. Okey, apa yang terjadi? Kat sini pun ada KMB ni. Nanti kita bincang ni dulu. Yang slide ni dulu . Yang pagi ni pun dah ada KMB ni, nampak ya. Okey, kita bincang ni. Okey, ni high yesterday. Tengok ni. Candle satu ni break. Nampak dia break ya. Candle satu break. Ni dia break high yesterday ya. Dia break high yesterday. Lepas tu dia masuk balik. Ni kalau kita punya dia masuk balik kan, kalau kita sell, kalau kita sell kan, ni untuk pembelajaran ya. Kalau kita letak stop loss sini, mana langgarlah stop loss kita. Tapi dalam keadaan ni, kita ambil sini kan, dia break, dia masuk balik, kita ambil yang berikut dia. Dia masuk ni yang ni. Dia ada apa ni panggil apa ni? Kefahaman dia candle, maka candle ni balik, saya dah lupa apa kefahaman apa price action candle ni ya. Engulfing ya, engulfing. Lepas tu ni candle ni
masuk balik. Kat sini valid lah. Kat valid candle ni. So, tadi first kalau kita entry dah langgar stop loss lah. So, yang ini pula dia masuk balik. Sebab apa ini berlaku? Sebab market sideways dia itulah. Dalam trading kefahaman KMB ni, saya ada buat kajian dalam 10 entry tu sebulan tu mungkin ada 100% valid, dan 80 ke 100% lah dia punya kata ketepatan dia. So dalam kes ni kita tengok dia entry, tengok candle 1, candle 2 ni keluar dari HY high yesterday yang panjang, maka area stop loss diletak 5 pip dari high yesterday. Kita merujuk kat sini bukan yang candlestick ni yang bukan engulfing yang ni engulfing ni tak jelas yang mula-mula ni, nampak ni. Kita merujuk ni. Candle 1, candle 2 dia masuk sini. So kalau kita entry kat sini, kita tak perlu letak stop loss kita kat sini lah, terlalu jauh sangat. Stop loss kita daripada high yesterday 15 pip ataupun 20 pip, kita boleh entry kita dalam 15 pip, yang itulah 15 ke 10 pip 10 ke 15 pip faham ni dalam keadaan market sideways, sama ada di accumulation ataupun distribution. Okey, kita tengok slide berikutnya. Okey, tengok ini keadaan KMB juga ni. Ni masa saya KMB tak jelas lah kan. Ni dia keluar, dia masuk balik. Kalau boleh KMB macam ni tak cantik, jangan entry lah. Tapi untuk perbincangan kita bincang. Kalau saya consider ni KMB juga tapi bersiko dia merupakan KMB bersiko. Dia keluar low yesterday, dia masuk balik, dia keluar pun sikit je, masuk pun sikit. So apa yang terjadi kat sini, kalau kita nak buy KMB buy di fasa declining, boleh entry tapi dengan TP yang pendek sahaja, 10 ke 15 pip. Kalau tuan-tuan atau kawan-kawan tak confident, kalau terbentuk macam ni, jangan entry rakan-rakan. Tapi ia merupakan KMB bersiko. Kenapa bersiko? KMB dia tak jelas satu, tak cantik kan, dia keluar sikit saja kan. Ini market sideways lah. Ini saya panggil bu. Kalau kefahaman paham lain bila value area terbuka sebelah atas, ada sebelah bawah ni ada bu build up waktu pagi. Dia menunjukkan, dia menceritakan kepada kita ataupun candle berkata kepada kita, aku nak turun. Itu kalau tuan-tuan tengok video saya yang sebelum ni, fahamlah. Ataupun war terbuka sebelah atas, bu sebelah bawah, sell. Ataupun war terbuka di sebelah atas, war terbuka sebelah atas, lepas tu bu di sebelah atas, mana dia market nak naik lagi. Okey, kalau macam ni itulah. Tapi mengikut kefahaman KMB ni, kita fokus KMB asas ni, ini merupakan KMB juga, tetapi merupakan KMB yang berisiko. Kenapa berisiko? Ia tak jelas, dia keluar masuk tak jelas, dan ianya di fasa declining. Okey, clear ya? Okey, kita pergi berikutnya, slide berikutnya. Kita tengok ni ni sama juga. Okey, ni di fasa declining war menurun. Tengok KMB ni tak jelas, kecil saja kan. Waktu pagi pula tu. Tapi kalau kita nampak tengok market, kita jangan entry lah. Kalau nak entry pun boleh. Tapi jika kawan-kawan ada kefahaman kita ada lagi kefahaman KMB ni, banyak kefahaman dia. Ini kefahaman KMB KMB EMA. Mana dia menerangkan market nak turun lagi. Ini KMB EMA, kebetulan ini KMB EMA. Tapi dalam konteks ni kita cuba faham untuk KMB asas saja kan. So kita buat high yesterday, tengok market keluar sikit, dia turun. Dia turun apa yang terjadi? Market naik balik, dia retest dekat sini. Ni peluang kita untuk entry lah. Boleh kita entry dekat sini. Stop loss kita mungkin dekat sini lah, atas kepada high yesterday. Okey, kita tengok SOMB KMB kecil yang tak jelas ni kan. Value area masih dalam fasa declining atau advancing,
dalam kes ni di fasa declining ya. Market turun, dia sideway dalam masa 2 hari lah. Okey kan. Jangan terus entry bila berlaku KMB macam ni. Jangan terus berlaku. Tunggu market retest di garisan ni, betul, line KMB ni. Ni baru kita boleh entry ya. Ni dalam kes ni untuk kita sell lah. KMB ini berlaku bila terdapat sideway at least 2 hari selepas adanya fasa declining ataupun di fasa advancing untuk kita buy. Dalam kes ni di fasa declining ya, untuk kita sell. So faham kalau nampak macam ni kita boleh entry. Tengok setup macam ni. Ini setup ni. Mana saya bagi entry setup untuk you all. Ada yang bentuk pattern macam ni, mana rakan-rakan boleh untuk masuk market lah untuk entry. Okey, kita pergi berikutnya ya. Ni di fasa declining juga. KMB lawan arah TP pendek 10 pip ke 15 pip saya. Ni KMB lawan arah kan. Sama kebanyakan KMB ni, ni ikut arah ni. Kita sell kan. Yang ni mana masuk KMB lawan arah ni, apa maksud dia? Kalau di fasa declining menurun, kita punya entry lawan arah declining tersebut, arah sell tersebut. Dia lawan arah market lah. So apa yang berlaku kat sini, kita ambil TP pendek saja. Ni tengok ni low yesterday, market keluar low yesterday, dia masuk, kita boleh retest kat sini atau nak buy terus pun boleh, sebab dia dekat dengan line KMB ya. So TP stop loss kita kat bawah ni. Boleh entry, kita ambil sampai 5 ke 10 pip saja untuk kita masuk market dengan TP pendek, insyaAllah. Okey, faham kalau ada bentuk macam ni dalam pasaran, tak kira apa pun, tapi dalam kes ni Euro USD ya, anda boleh masuk market lah dengan TP pendek dengan stop loss pun pendek juga kat sini. Okey, kita pergi slide berikut dia kan. Ini KMB apa ni? TP pendek juga. Ini pun lawan arah ya. Lawan arah market buy, kita TP kita sell. So value area sini kan masih menaik, and then dia break sikit saja nampak ni. Keluar masuk balik. So kita boleh entry terus. Ni POE kita, TP kita dekat sini lah. Tengok waktu juga ni, kalau dah pagi sangat 3 pagi 12 ke atas, kita tak perlu entry lah. Tapi kalau ada pattern ni di antara pukul 1 hingga 12 malam, kita boleh entry ya. Kita tak perasan ni pukul berapa ni. Ni mungkin pukul 11 kot, mana kita boleh entry lagi lah. Okey, ini entry ambil 10 ke 15 pip pun dah cukup ya. Okey, kita pergi slide berikut. Ni saya ambil semua contoh-contoh di Euro USD ya, bulan Ogos ya. Kita tengok ini ya. Kita tengok ni. Ni KMB jelas ni. Tengok dia turun. Nampak ni jelas kan? Jelas dia turun. Tengok ni. Ini sebenarnya dia sama dengan apa yang atas tadi kan, yang kita bincang tadi, C1, C2 kan. So dekat pagi pun berlaku KMB. Apa yang maksud saya yang jelas tu, makna dia keluar dengan jelas, bentuk tu jelas, 2-3 candle, 4 candle kan, beberapa jam kan, lepas tu dia masuk balik. So dalam keadaan macam ni, macam saya bincangkan tadi, ini merupakan di market sideway yang agak panjang kan. Kalau market sideway sama ada sebelah atas sebelah bawah ya, ianya berlaku KMB BTB, back to back. BTB ya. So kalau rakan-rakan yang dah memiliki buku saya tu boleh fahamlah apa yang dimaksudkan BTB ni, back to back. KMB ni berlaku, jenis KMB ni berlaku bila terdapatnya KMB asas ni ya. KMB asas ni akan berlaku kata dalam semalam berlaku, hari ni pun berlaku. Keadaan berlaku disebabkan market sideway. So kita boleh ambil TP pendek sahaja. Ya, rakan-rakan ya. Tapi ada juga nanti kalau kita tengok, ini saya cerita pasal KMB asas, ada juga KMB yang TP panjang. Kalau rakan-rakan dah tengok apa video saya atau dah baca buku saya, dia ada kombinasi. Ini KMB EMA contoh dia.
Kebetulan juga dia merupakan KMB asas. Mana dia ini kita boleh ambil TP panjang hingga 30-40 pip pun ada kalau KMB MR ya. So ni semua KMB asas ya. Ni KMB asas ini sebenarnya dia kebetulan di pasar sideway, kita panggil dia KMB BTB, back to back. Tapi ni ya, ambil TP pendek saja ya. Ni line KMB, dia masuk je kita boleh entry kat sini. Kalau kita bagusnya kita tunggu dulu kat sini lah. Dia retest di line KMB warna biru ni kan. Kat sini kan. Dia masuk 50% daripada ni, yang body yang keluar ni, kita boleh entry sell. Dalam keadaan ni kita boleh entry buy. Dalam kes ni dia tak turun pun, mana kita tak banyak pip ni, mana kita boleh entry terus ya rakan-rakan ya. Okay, the next slide apa dia? Okay. Ini pun KMB back to back juga ni. BTB juga. KMB ni berlaku di fasa accumulation distribution yang panjang. So, apa kita perlu ambil? Ni line low yesterday, dia keluar masuk balik, stop loss kita kat sini, kita boleh buy kat sini kan. Macam itulah, sama juga dengan slide tadilah sebelum ni kan. Value area value area war flat di fasa distribution atau accumulation yang panjang. Ni keadaan macam ni, rakan-rakan boleh entry lah dengan TP yang pendek. Sebelum ini terdapat beberapa siri KMB BTV di pasar ini. Mana dia macam saya sebutkan tadi, dia ada sentiasa ada KMB. Sini ada KMB, ni KMB juga ni, yesterday kan. Sini ada KMB, sini pun ada KMB, sini pun ada KMB. Dia berulang-ulang. Macam kalau untuk scalper ni seronok lah. So ambil TP pendek saja rakan-rakan ya. Kita tengok apa KMB apa pula ni. Ni dah bincang. Ni pula KMB. Ni pun sama jugalah. Ni nampak ni. Yang tadi KMB juga ni. KMB kita ambil apa KMB BTB lah, dia bersambung daripada graf atas ni ya. Kat sini ni ya. Ni. So masih KMB BTB. Macam itulah rakan-rakan ya, dengan kefahaman KMB ni. Dia bagi saya, kalau dia punya ketepatan tu 80 ke 100% tu, mana dia kita boleh ikut lah. Mungkin dalam entry kita hari ni ada langkah stop loss dan berikutnya TP stop loss. Okey macam tu kan. Tapi kita kena pastikan lot size kita betul dan lot size kita masuk tu konsisten. Janganlah kita entry 0.2 TP tapi the next KMB kita letak $1. Tu tak betul lah. Lepas tu langgar stop loss kita, mana kita cara tu tak betul lah, kita akan mengalami kerugian ya. So sama juga slide yang 13 ni, KMB di luar kerangka waktu, bersiko untuk entry. Ni high yesterday, tengok dia dah berlaku KMB pukul berapa ni, pukul 3 pagi. Tak perlulah kita nak tunggu market KMB ni sampai 3 pagi ya. Kita tidur lagi bagus. Jangan entry ya kalau berlakunya KMB waktu pagi ni. So kalau tuan-tuan faham, ada bu kat sini. Bu ni penting. Kebanyakan ni bu ni sentiasa ada di waktu pagi ni, dia muncul di waktu pagi. So itu sahaja tentang kefahaman KMB. Saya cuma nak refresh balik supaya rakan-rakan faham. Dan sambil tu lihat balik video-video tu, boleh ulang-ulang video ni, tengok apa setup. Ini sebenarnya setup ni untuk anda entry lah, ataupun untuk anda elak untuk entry. Macam ni boleh elak lah untuk entry kan. Tapi dengan kefahaman lain anda boleh rujuk video-video yang sebelum ni. Dia memberi kefahaman, kalau slide ni lah memberi kefahaman kepada kita value area sebelah atas, bu sebelah bawah, market nak turun lagi. Dalam kefahaman pump ni kita banyak entry. Kita boleh entry walaupun kita tak boleh entry KMB, kita boleh entry kefahaman yang lain. InsyaAllah saya akan terang balik di video-video yang akan datang, ataupun rakan-rakan tengok balik video-video yang lalu yang saya terangkan. Cuma untuk hari ini saya cuma nak menerangkan tentang kefahaman entry KMB asas ya. Ini pun kalau rakan-rakan tuan-tuan follow secara fokus, secara thoroughly,
tanpa ubah-ubah apa teknik, method semua kan. Dengan menggunakan entry KMB asas ni pun anda boleh membuat profit. Okey, setakat dulu perkongsian di pagi ni. Saya harap, saya doakan rakan-rakan semuanya sukses dan membuat profit dalam urus niaga anda. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi.